Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Abi Hanzalah nak derma. Derma kat mana sayang? Derma kat masjid dah. Hanzalah nak dapat pahala. Masya Allah sayang. Umi, boleh tolong ambilkan tabung? InsyaAllah boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita yang berada di ruangan Facebook Masjid Darul Ghufran pada pagi ini? Dan tak lupa juga bagi mereka yang mengikuti Facebook live kita ataupun program live kita ini menerusi ruangan YouTube. Harapnya semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Nampak ramai ya di situ. Alhamdulillah. Masih ada lagi yang ingin ikuti kuliah kita waktu pagi-pagi ni kan. Contohnya di situ saya nampak ada macam biasalah ya, Kak Saadah Anwar kita. Salam Ustazah dan semua yang hadir. Salam Kak Saadah. Betul juga Kak Rokia kita. Assalamualaikum Ustazah yang dihormati. Ustaz ke Ustazah Kak Rokia? Silap tu. Kalau Ustaz ni nak kena panggil Ustaz mana? Ustaz Jamal ke? Ustaz Jamal bukan hari ni ya. Hari lain Ustaz Jamal. Okey, Ustazah Dr. Sakinah. Oh ada bawah tu Ustazah apa ni? Kak Rohaya Muhammad. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ada juga dengan kita di sini Kak Noh Kamaria. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Selamat pagi Kak Noh. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua. Ada yang bagi love. Oh, contoh Kak Norzah kita di situ. Insya-Allah Kak Zah. Love Kak Zah tak ada warna purple ke pagi ni? Saya perasan tau Kak Zah ni kalau dia bagi love, dia letak love di ruangan komen, dia selalu ikut warna tudung saya. Saya tak tahulah, mungkin tak ada warna ungu ke di tempatnya untuk letakkan ke belum nampak lagi tudung saya tadi lah. Sebab tu dia letak love warna merah. Tak apa, warna merah tu bagus. Maknanya hatinya sihat. Okay. Kemudian kita ada siapa lagi? Ramailah di sini. Assalamualaikum Ustazah. Kak Som ada Kak Som di situ.
Mana nama? Assalamualaikum Ustazah dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagaimana Kak Mas kita, Waalaikumsalam, Ciak, Doktor tersenyum berseri-seri. Semangat nak belajar ya. Masya Allah Kak Mas. Hari ni Kak Mas, tak boleh cakap lah kat sini. Semangat, yang penting semangat ya nak belajar. Alhamdulillah. Oh, dia dah bagi tudung. Dia dah bagi love warna ungu tu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kak Zah. Saya tahu Kak Mas dia suka warna ungu sebab dia kebiasaannya pakai tudung warna purple. Dah lama saya tak nampak Kak Mas pakai tudung warna purple. Okey, Alhamdulillah di sini Kak Nuraini. Assalamualaikum, harap sudah sihat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Nuraini sihat, Alhamdulillah. Tak buat kek hari ni Kak Nuraini. Kak Nuraini ni dia dia pakar buat kek lapis. Siapa nak order kek lapis boleh jumpa Kak Nuraini. Kek lapis, yang best kek lapis cempedak. Masya Allah, tabarakallah. Sedap hingga menjilat jari. Assalamualaikum Ustazah, dapat ikuti kuliah first time. Masya Allah, Irwani, Alhamdulillah dapat ikuti pagi ni first time. Mudah-mudahan bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Baik, Alhamdulillah muslimah semuanya. Pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dan untuk membincangkan ataupun menyambung perbincangan kitab kita Fawaidul Fawaid. Dan sebagaimana biasanya sebelum kita mulakan pengajian, silakan letak di ruangan komen. Kita akan sambung perbincangan di bab yang keberapa dan muka surat yang keberapa. Sebelum kita mulakan, boleh kongsi terlebih dahulu dengan Ustazah kita berada di muka surat yang keberapa ataupun bab yang keberapa. Nak lihat juga betul ke tidak? Ke dah standby belum ni? Dah siap sedia belum semuanya? Kak Som, okay. Bab 16 muka surat 190. Ada yang lain? Hajar Aisyah di situ. Okay, Hajar Aisyah kita bab 16 muka surat 190. Ada yang lain? Kak Rohaya. Okay, Kak Rohaya Muhammad bab 16 muka surat 190. Okay, ada 3 orang? Oh, ramainya Masya Allah, tabarakallah. Liza, Siti Hajar, Kak Nur Ibrahim juga letakkan bab yang sama, muka surat yang sama. Kak Zah, Kak Muslia, semuanya memberikan muka surat yang sama. Kak Rukia 199, Kak Rukia. Jauhnya pergi. Jauh sangat Kak. Ini hilaf pun dapat. Same seperti yang atas semua. Oh tak, satu tu tak same. Satu tu tak same. Sama ke same tu Kak Mas? Saya ni baca Inggeris dengan bahasa Melayu tu campur-campur. Sama seperti yang di atas semua. Okey, maaf ya, buku apa ya? Oh, buku apa? Tutup tu. Ustazah, okey. Fawaidul Fawaid. Okey, kita guna kitab ini. Fawaid boleh, buku Ustazah dah lunyai dah ni ya. Sebab buku Ustazah ni macam buku student, dia lunyai. Dah masuk bab yang ke-16 lah sebagaimana yang disebutkan oleh teman-teman kita Kak Irwani. Nanti boleh cuba dapatkan buku ini di kedai buku yang berdekatan. Kedai buku yang berdekatan tu di mana? Antaranya Muslim Media. Okay, Muslim Media boleh, mungkin Kak Irwani boleh cuba hubungi terlebih dahulu, bimbang mereka tiada stok. Hubungi terlebih dahulu, tanya ada tak stok. Tak silap saya mereka boleh buat penghantaran ke rumah. Jika inilah kalau jauh untuk Kak Irwani mungkin boleh call dulu. Sorry salah type, tak apa, tak kisah. Type aja. Belajar sambil buat kek Ustazah. Ada-ada je. Belajar sambil buat kek. Boleh ke Kak Noh? Kak Noh ini boleh? Kak ini? Allahu Akbar. Masya Allah. Patutlah macam bau je kek kat sini ya. Itu kalau betul-betul boleh bau. Hai, kita tak belajar nampaknya. Baik, kita lihat ya betul ke tidak muka suratnya. Okay, kita berada di bab yang ke-16, halaman 190. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh teman-teman kita semuanya tentang perbincangan kitab kita pada pagi ini akan dimulakan daripada bab yang ke-16 di halaman 190 dengan satu topik yang lain
Ya, perbincangan kita berada di surah, masih lagi di surah Qaf ya, muslimah semuanya. Perbincangan kita pada pagi ini yang memfokuskan pada peringatan Allah kepada para hambanya. So itu topik kita. Pada pagi ini, peringatan Allah kepada para hambanya, yang mana perbincangan kita pada pagi ini akan memfokuskan surah Qaf ayat 36 hingga 38. Okey, ayat 36 hingga 38. Jadi kalau kita rujuk pada perbincangan yang lepas ya, kita ada ayat 31 hingga 35. Jadi ini merupakan sambungan daripada perbincangan yang minggu lepas. Cuma topik kita pada pagi ini lebih khusus kepada peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-Nya setelah, kalau masih ingat lagi ya, kita bincangkan tentang sifat penghuni neraka. Betul tak? Kemudian kita bincangkan tentang sifat penghuni syurga. Pada pagi ini, kita akan masuk perbincangan tentang peringatan Allah kepada para hamba-Nya sebagai sambungan daripada apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita berkenaan sifat penghuni syurga dan neraka pada sesi-sesi yang lepas. Masih lagi surah Qaf ayat 36 hingga 38. Jika kita merujuk dalam kitab kita di sini, dijelaskan kepada kita, terus ya muslimah, lihat pada muka surat 191. Di situ Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia terus masuk pada ayat yang ke-36. Dijelaskan kepada kita selanjutnya pada ayat 36. Allah memperingatkan para hamba-Nya agar takut tertimpa kebinasaan yang pernah menimpa umat sebelumnya. Jadi pada ayat kita yang ke-36 dalam surah Qaf, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita ya tentang apa yang berlaku kepada umat sebelumnya. Iaitu umat sebelum Nabi, umat Nabi SAW. Allah sebutkan pada ayat yang ke-36 ini, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqqabu fil biladi hal min mahis. Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan. Allah ingatkan berapa ramai, berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Jadi ini merupakan antara peringatan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW. Ya, Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Nabi, suruh beritahu kepada kita, kalau waktu itu ya di Makkah, kaum Quraisy ini mereka adalah bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat dan pada waktu itu mereka tidak beriman kepada Allah. Bangsa Quraisy pada masa itu tidak beriman kepada Allah dan mereka merupakan bangsa yang kuat pada waktu zaman Nabi SAW. Dan mereka menganiaya penganut agama Islam. Dan di sini Allah ingatkan apa yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka ini menjadi orang yang menganiaya mereka yang memeluk agama Islam pada masa itu. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Nabi SAW. Ingat dulu ada kaum yang lebih hebat daripada bangsa Quraisy, daripada kaum Quraisy, ataupun daripada orang yang tidak beriman yang ada di sekitar masyarakat Islam pada masa itu. Tetapi apa yang berlaku kepada mereka? Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada mereka? Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi SAW dan kepada kita semua ni muslimah. Mereka Allah binasakan. Wa kama ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha.
Berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Jika kita merujuk kepada pentafsiran Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita ingat dahulu ada bangsa yang hebat, ada kaum yang hebat sebagaimana kaum Ad dan juga kaum Thamud. Kaum Ad ini nabinya siapa? Kaum Thamud nabinya siapa? Boleh letak di ruangan komen, saya nak lihat. Ada tak di kalangan muslimah kita yang tahu jawapannya? Dahulu ada kaum Ad, ada kaum Thamud. Mereka ni antara kaum yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kaum Quraisy. Ataupun kaum yang pada konteks zaman Nabi SAW, mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menghina agama Islam. Dan pada masa itu, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, dahulu ada kaum yang lebih besar daripada kaum-kaum ini yang menghina, yang menyeksa, yang mengutuk agama Islam pada masa tersebut. Jadi, apa yang berlaku kepada mereka? Contohnya kaum Ad dan kaum Thamud. Siapa kaum Ad dan kaum Thamud? Ataupun kaum Ad ini adalah kaum Nabi siapa? Kaum Thamud, kaum Nabi siapa? Boleh ada sesiapa yang tahu jawapannya di situ? Boleh letakkan di ruangan komen, saya nak lihat. Thamud. Okey. Kaum Nabi Saleh. Okey, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Hud dia Ad ke? Macam ni. Ada dua kaum tadi saya sebut. Satu kaum Ad, satu kaum Thamud. Jadi setiap kaum ini Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada mereka dengan nabi yang berbeza. Ya, kaum Ad siapa nabinya? Kaum Thamud siapa nabinya? Tadi Kak Som tadi mula-mula tadi siapa? Kak Mas Saya terlepas tadi. Kak Mas kata apa? Kaum Thamud Nabi Saleh, kaum Ad Nabi Hud. Okey. Haji Aisyah juga ada sebutkan di situ kaum Ad Nabi Hud alaihi salam, kaum Thamud Nabi Saleh alaihi salam. Okey, boleh. Kemudian Kak Som kaum Ad Nabi Hud, kaum Thamud Nabi Saleh. Kak No kata apa? Kaum Ad Nabi Hud, kaum Thamud Nabi Saleh. Ini semua copy paste ke daripada atas ni? Riwayat musalsal kita panggil. Semua ikut sama ke ni? Kak Nurul tu bagi. Kak ini jawab apa tu? Kaum Ad Nabi Hud, kaum Thamud Nabi Saleh. Norabi'ah Ad kaum Nabi Hud, Thamud kaum Nabi Saleh. Okey, betul. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada semua yang memberikan jawapannya kepada saya. Dia kata mutawatir Ustazah. Oh ya, mutawatir ya Kak Mas. Masya Allah, tabarakallah. Ada pula pengajian ulum hadis di sini. Ustazah tak ajar ulum hadis ya di sini. Di tempat lain pun Ustazah tak mengajar lah. Selalunya ulum hadis ni je subjek yang agak serius. Jadi saya bimbang kalau nak ajar pada muslimah-muslimah ni dia tak berapa nak boleh pick up. Dia tak boleh nak tangkap sangat, susah sikit. Jadi Kak Mas ni je lain kes sikit. Masya Allah, tabarakallah. Semua sepakat Ustazah, tak ada khilaf. Masya Allah. Okay, sepakat membawa berkat. Betul tu Kak Zah. Kita tidak ada khilaf pada pagi ini. Semuanya di sini kata kaum Ad, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada mereka Nabi Hud. Kaum Thamud, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada mereka Nabi Saleh. Benar, jawapan itu betul. Dan kita lihat ya di sini muslimah. Allah ingatkan kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Saleh, mereka adalah kaum yang kuat pada zaman mereka. Kaum yang memiliki kekuatan yang tidak Allah berikan kepada kaum sebelum mereka. Dengan kekuatan, dengan kehebatan yang mereka miliki. Antaranya ya mereka boleh membina bangunan, Allah berikan kepada mereka dengan
dengan tanam-tanaman yang hebat. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan perwatakan, dengan penampilan yang tak sebagaimana kaum sebelumnya. Nanti boleh bukalah ya muslimah kisah yang berlaku kepada kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Saleh. Sebab Ustazah pun tidak mahu cerita panjang ya tentang kedua-dua kaum itu. Namun yang penting di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang kehebatan kaum-kaum yang terdahulu, kemudian apa yang Allah lakukan ke atas mereka. Allah binasakan mereka dan Allah ingatkan kepada kita. Bukan dua kaum itu sahaja muslimah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebinasaan kepada banyak kaum yang terdahulu sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai peringatan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dan kita tidak boleh lari dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita merujuk kepada ayat Al-Quran tadi ya, okay, sebagaimana yang ada dalam kitab kita dan juga yang terdapat di slide Ustazah di sini, kita lihat Allah kata apa dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan. Okay, Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir tadi sebagaimana yang saya sebutkan, dia kata contohnya ialah kaum Ad, kaum Thamud. Mereka memiliki asyaddu minhum batsha. Mereka adalah kaum yang lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Itu daripada orang Quraisy, daripada mereka yang tidak mahu menerima Islam, mereka yang menolak agama Islam. Dan Allah kata, فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan? Mereka ini bukan hanya berada di tempat mereka, tetapi mereka juga ada menjelajah di tempat-tempat lain. Namun adakah mereka kekal sehingga ke hari ini? Adakah kita masih lihat orang yang Allah sebutkan memiliki kekuatan itu ada pada zaman kita? Tidak ada. Mereka semua telah binasa. Yang ada tinggal sejarah. Sebagai peringatan kepada kita, jangan jadi sebagaimana mereka. Sebab itu ya, muslimah, kita lihat di sini. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika dia menjelaskan tentang ayat ini, dia sebutkan kepada kita begini. Dalam surah Qaf ayat yang ke-36 itu tadi, Allah ingatkan kepada kita tentang kekuatan kaum terdahulu tidak dapat mencegah mereka dari kebinasaan. Maknanya kita manusia tidak kekal. Pada hari ini, kita kata kita ada teknologi, kita ada sistem ataupun kita ada sistem yang hebat lah. Ataupun perubatan yang hebat contohnya. Tetapi perubatan sistem ataupun teknologi yang hebat kita miliki, ia tidak mencegah kita dari binasa. Contoh, sekarang ini kita berhadapan dengan pandemik yang belum tahu lagi bila penghujungnya. Kan yang kita tahu, kita boleh predict. Kita boleh, agaknya tahun ini, agaknya mungkin tengok keadaan gini-gini, mungkin. Tetapi adakah kita boleh mencegahnya? Jelas di sini Allah ingatkan kepada kita, kita tidak boleh mencegah diri kita dari binasa. Walaupun kita hebat bagaimana sekalipun. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sistem yang lebih hebat daripada kita. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kekuasaan yang lebih hebat daripada manusia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita. Allah Maha mengetahui apa yang akan berlaku dan apa yang Allah akan timpakan ke atas diri kita. Ini Allah ingatkan
Sebagaimana kaum yang terdahulu, mereka hebat, mereka mantap, mereka kuat. Adakah mereka kekal hingga ke tahun 2021 ini, Muslimah? Tidak. Allah ingatkan kepada kita, tak, mereka binasa. Apa yang berlaku? Azab Allah menimpa mereka walaupun mereka berusaha untuk lari dari kebinasaan itu. Dalam kitab kita di sini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebutkan, meski umat terdahulu itu mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada kaum muslimin sekarang. Kalaupun kita kata, oh teknologi mereka pada zaman dulu, sebab kita pun tak research bagaimana teknologi mereka kalau dibandingkan dengan kita. Kita kata begini sajalah, apa yang mereka ada pada zaman mereka itu adalah sesuatu yang hebat kerana tidak ada pada zaman terdahulu, sebelum mereka. Jadi kita anggap mereka memiliki kekuatan dan satu kehebatan yang tidak boleh ditandingi oleh kaum sebelum mereka. Jadi kalau nak dibandingkan mereka dan kita sekarang, mungkinlah kita kata kita lebih hebat daripada mereka ataupun mereka lebih hebat daripada kita. Namun dalam kedua-dua keadaan itu, adakah menyebabkan kita ini boleh lari daripada kebinasaan ataupun daripada azab Allah? Di sini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia ingatkan kepada kita, namun tetap saja kekuatan mereka itu tidak dapat mencegah dari kebinasaan Allah. Bila Allah ingin binasakan, Allah akan binasakan. Akan lenyap. Tidak ada yang boleh selamat daripada kebinasaan itu. Dan di sini disebutkan kepada kita, ketika azab diturunkan, mereka berusaha melarikan diri ke berbagai negeri. Usaha untuk melarikan diri daripada pandemik contohnya. Tapi kalau kita nak lari mana ni sekarang? Kita nak lari mana pun kalau itu takdir Allah, Allah nak binasakan kita, ia tetap binasa. Tiada tempat lari untuk kita. Kerana kita semua berada dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan Allah tentang kita tidak boleh lari, dan Allah ingatkan berkenaan dengan kaum terdahulu yang lebih kuat. Adakah mereka boleh lari? Adakah mereka kekal? Mereka tak kekal, Muslimah. Bahkan yang kita lihat pada hari ini, yang tinggal, yang kita belajar pada hari ini adalah kebinasaan demi kebinasaan yang Allah timpakan ke atas mereka. Dan di sini kita lihat satu persoalan yang ditimbulkan kepada kita. Tetapi apakah mereka dapat menemukan tempat untuk menyelamatkan diri dalam keadaan mereka berusaha untuk pergi ke pelbagai tempat yang lain bagi menyelamatkan diri mereka dari kebinasaan itu tadi? Dan kalau kita lihat penjelasan daripada Imam Qatadah, dia kata apa? Para musuh Allah melarikan diri dari azab Allah, namun mereka tetap ditimpa azabnya. Dan Imam Ibn Qayyim memetik juga komentar daripada Az-Zajjaj sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita di sini. Yang mana disebutkan mereka berkeliling mencari tempat untuk melarikan diri dari kematian, tetapi mereka tidak mendapatinya. Pendapat pada hakikatnya, pendapat yang tepat berkenaan dengan ayat ini, kebinasaan yang ingin dimaksudkan pada ayat surah Qaf ayat 36 tersebut ialah kematian. Setiap daripada diri kita tidak boleh lari dari kematian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita dalam surah yang lain. Saya ingin bawa kita melihat kepada surah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita ni, Muslimah. Siapa pun kita, apa pun status diri kita ini, kita tidak boleh lari dari kematian. Dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita. Qul innal mauta alladhi tafirruna min. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kita nak lari mana pun,
jika Allah takdirkan pada hari itu, pada waktu itu, kita mati, kita akan tetap mati, muslimah. Kita tak boleh terlepas dari kematian. Sebagaimana kaum yang terdahulu itu tadi yang Allah ingatkan dalam surah Qaf ayat 36. Mereka dah tak ada walaupun mereka itu ada kehebatan dan kekuatan. Mereka tidak kekal. Allah timpakan azab kematian kepada mereka, hilang dah mereka tu. Lenyap. Sama juga dengan diri kita. Semua kita akan mati. Semua kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh lari daripada kematian. Dan Allah ingatkan kepada kita, nak lari mana? Jika itulah takdirnya kamu mati, kamu akan mati. Dan Allah kata apa? ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah wasyahadah. Kan dalam keadaan yang mana? Mengetahui yang ghaib, Allah yang maha mengetahui perkara ghaib dan yang nyata. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Lalu dia iaitu Allah akan beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bila kita mati, kita bukan setakat mati habis tutup buku, muslimah. Bukan begitu kita ni mati. Ya, jangan ingat mati ni senanglah. Dah mati habis cerita. Tak, cerita tak habis. Kita sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, kita beriman bahawa ada azab kubur, ada alam kubur, ada alam barzakh. Kan ada alam barzakh. Bila kita mati, dia bukan orang kata the end. Ya, tak ada the end dalam hidup kita ini. Bila kita mati, Allah kabarkan kepada kita apa yang telah kita lakukan semasa kita hidup. Dan kita akan teruskan kehidupan kita di alam barzakh itu bersama dengan apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Kita tak boleh lari daripada situasi tersebut. Siapa pun kita. Masing-masing akan bawa amalan masing-masing setelah mereka mati. Oleh kerana itu, ada sebuah riwayat. Ya, muslimah, saya nak kongsikan sebuah riwayat. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang hasan. Imam Ibn Majah dalam kitabnya dengan sanad yang hasan itu, dia beritahu kepada kita bahawa Ibn Umar ni anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Iaitu Abdullah Ibn Umar, dia kata apa? Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibn Umar radhiyallahu anhu dia ceritakan, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang lelaki min Ansar. Seorang lelaki di kalangan Ansar, dia datang jumpa Nabi dan perkara itu disaksikan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu. Ibn Umar menceritakan dalam peristiwa ini lelaki tersebut fasallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu dia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya kepada Nabi dengan beberapa soalan. Soalan yang pertama, dia tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, mukmin yang bagaimana yang paling afdal, yang paling utama? Bila Nabi SAW mendengar soalan daripada lelaki Ansar ini, Nabi kata kepada dia, Nabi bersabda kepada dia, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling utama, yang paling afdal di kalangan kalian adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Soalan yang pertama dijawab tadi oleh Nabi. Ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik akhlaknya. Kemudian lelaki ini tanya kepada Nabi dengan soalan yang kedua.
Apa soalan kedua dia tanya pada Nabi? Dia tanya kepada Nabi, fa ayyul mu'minina akyas? Fa ayyul mu'minina akyas? Jika begitu, mukmin yang bagaimana pula dia itu kita panggil ia sebagai mukmin yang paling cerdik. Mukmin yang paling pandai, yang paling bijak, yang paling cerdas. Yang memiliki kekuatan akal. Yang memiliki sesuatu yang kita panggil bekalan yang dia fikirkan yang terbaik untuk diri dia. Ini maksudnya akyas, yang paling bijak, yang paling pandai. Muslimah yang bijak, yang paling pandai bukan dia dapat straight A's muslimah. Okey, bukan sebab pandainya masuk universiti, dah ada doktor macam Ustazah Sakinah. Bijak engkau dia intelek kita panggil. Bukan gitu. Tetapi menurut pada agama kita, sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan kepada lelaki itu setelah Nabi dengar soalan daripada dia, mukmin manakah yang paling bijak, yang paling cerdas itu? Nabi kata apa kepada dia, muslimah? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Seorang mukmin yang mana dia paling banyak mengingati kematian. Itu adalah mukmin yang paling bijak, yang paling cerdas. Okey. Mukmin yang paling bijak, yang paling cerdas bila dia banyak mengingati kematian dalam hidupnya. Dan Nabi SAW juga sebutkan dalam hadis ini, bukan hanya dia seorang mukmin yang banyak mengingati kematian, tetapi dia juga adalah seorang mukmin yang mana wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yang mana paling baik dia bersedia untuk kehidupan yang berikutnya. Iaitu kehidupan yang dia tahu dia akan mati, lalu dia bersedia untuk kehidupan di alam barzakh itu. Ulaikal akyas. Nabi kata itulah, ya. Itulah orang yang mereka adalah yang paling bijak. Saya tersilap type itu, mereka adalah ada double D, ya. Mereka adalah yang paling bijak. Jadi di sini Nabi kata apa? Mukmin yang paling bijak. Tadi ada dua soalan kan daripada lelaki di kalangan Ansar itu yang jumpa Nabi, dia beri salam kepada Nabi, lalu dia tanya kepada Nabi dengan soalan. Ibnu Umar sebutkan dalam hadis ini satu. Soalannya apa tadi? Mukmin manakah yang paling afdal? Nabi jawab apa? Orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya kepada Nabi, jadi kalau begitu mukmin yang bagaimanakah yang paling bijak, yang paling cerdas? Nabi jawab apa muslimah kepada dia? Yang paling banyak mengingati kematian. Kenapa mukmin yang paling banyak mengingati kematian itu adalah mukmin yang paling bijak? Kerana dia tahu dia tidak boleh lari daripada kematian. Dan dia tahu bahawa kematian itu adalah pasti bagi diri dia. Dia tidak boleh pergi mana-mana. Mana pun dia pergi, kematian itu akan tetap menjengah dalam hidup dia. Sebab itu Nabi kata orang yang paling bijak ini dia banyak ingat kematian, bukan hanya diingat kematian tapi dia bersedia untuk kehidupan selepas dia mati. Dia bersedia untuk kehidupan itu. Bagaimana kita ingin bersedia bagi kehidupan tersebut, muslimah? Ini yang Allah ingin ingatkan kepada kita. Bagaimana persediaan kita? Apa yang kita lakukan? Apa bekal kita? Surah Qaf ayat yang ke-36. Ustazah balik ya pada surah Qaf ayat yang ke-36 yang menjadi topik perbincangan kita pada pagi ini. Allah ingatkan dalam ayat itu tentang kaum terdahulu yang Allah binasakan, yang mereka tidak boleh lari daripada kebinasaan. Sebagai peringatan kepada diri kita, jika kaum terdahulu yang lebih kuat, yang lebih hebat, mereka mati, mereka binasa. Apatah lagi kita ini yang biasa-biasa, muslimah. Kita akan binasa, kita akan mati. Kita tidak kekal.
Justru apakah perkara yang boleh kita bawa sebagai amalan untuk berhadapan dengan kematian itu? Ini peringatan dari Allah untuk kita, untuk hamba-Nya. Kematian akan menjengah, kita tidak boleh lari, dan Nabi SAW kategorikan mereka yang sentiasa mengingati kematian adalah insan yang paling bijak dalam kehidupan dia kerana dia bersedia untuk sebuah kematian yang pasti. Sebab itu pada ayat yang ke-37 dalam surah Qaf ini, apa kata Allah? Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ya, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita. Peringatan itu untuk siapa? Tentang orang yang tentang kaum yang terdahulu, yang mereka ini adalah kaum yang tidak kekal, mereka itu binasa, mereka itu berhadapan dengan kematian. Namun peringatan ini Allah ingin berikan kepada siapa? Pada ayat yang ke-37 Allah tegaskan kepada kita muslimah, inna fi dzalika la dzikra, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan. Tapi peringatannya bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang mempunyai hati. Kita semua di sini ada hati? Saya tanya, ke tak ada yang ada hati di sini? Ke ada yang tidak ada hati? Kalau tak ada hati, oh banyak pula yang bagi love ya, maknanya ada hati ya di situ. Okey, ada hati ya. Alhamdulillah. Semuanya ada hati. Kalau ada hati bagi love pada Ustazah boleh? Bagi love lah, nak warna apa tak kisah. Warna hijau ke, warna purple ke, warna kuning ke. Okey, Kak Suliza bagi love. Okey. Ada lagi nak bagi hati pada Ustazah? Ada lagi. Oh, ini bagi hati. Sampai 3 dia bagi hati pada saya. Masya Allah. Durrah bagi 1. Ada Liza bagi berapa? 1. Okey. Terima kasih Liza bagi 1 pun tak apalah. Okey. Safia bagi 1. Okey. Rahaya bagi 1. Azfar ada di sini rupanya. Azfar bagi 1 ya. Okey. Ada hati doktor. Ya, ada hati. Masya Allah. Kak Lina. Okey. Kak Lina. Datin ada di sini ya Kak Lina. Okey. Kak Lina bagi 1, 2, 3 aja bagi. Lain-lain section kat situ. Namun ku punya hati, amboi Kak Zah. Awak ni. Namun ku punya hati ya, Masya Allah. Itu lagu ke Kak Zah? Saya macam ingat-ingat ada lagu ya di situ. Kak Noh bagi hati colour biru. Oh, dia berbeza daripada yang lain. Masya Allah, tabarakallah Kak Noh. Dia bagi hati warna biru di situ. Semua bagi hati, Masya Allah. Kak Nisa bagi hati ada bintang-bintang ya. Maknanya kita ni, kita semua mengakui di sini ada hati kan? Allah berikan peringatan itu kepada kita yang memiliki hati. Liman kana lahu qalbun. Nampak ya muslimah? Dalam ayat ini Allah kata peringatan itu tadi yang aku ingatkan kepada kalian tentang kaum yang hebat, yang berkuasa, kaum itu diberikan dengan keistimewaan tetapi mereka binasa. Allah berikan kepada kita dengan peringatan itu, tetapi mereka juga berhadapan dengan kematian. Walaupun mereka ingin lari daripada kematian, mereka tidak boleh lari. Dan Allah beritahu kepada kita, Allah berikan peringatan ini bukan kepada sebarangan orang, tetapi kepada liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang mempunyai hati. Dan sebahagian ulama tafsir menyebutkan bahawa hati di sini maksudnya adalah akal fikiran. Ya, hati di situ maksudnya adalah akal fikiran. Au alqas sam'a wa huwa syahid. Atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Jadi ada 2 ya. Ada 2 kategori insan yang Allah berikan peringatan ini. Lihat ya muslimah pada muka surat 191 dalam kitab kita di sini.
Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Lalu pada ayat yang ke-37. Pada ayat yang ke-37, Allah memberitakan bahawasanya pada apa yang disebutkannya ini, iaitu inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid, terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikan. Ini kita panggil function. Okay, ada satu function, ada satu fungsi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada hati orang mukmin. Hati orang yang beriman. Allah berikan kepada mereka fungsi. Kita, hati orang yang beriman, dalam hati kita tempatnya letak keimanan kita. Dalam hati kita ini, kita tak letak taman. Okey? Orang kata dalam hati ada taman. Tak. Sebelum kita letak taman Muslimah dalam hati kita, nak letak taman ke, letak hutan ke, semak samun ke apa dalam hati ini, kita perlu pastikan dalam hati kita memiliki keimanan kepada Allah. Kalau ia ada taman-tamannya indah Muslimah. Kerana apa? Ada keimanan. Kalaupun kita kata ada hutan dan semak samun dalam hati kita itu, hutannya hutan yang cantik, semak samun yang bukan semak samun biasa-biasa. Dia luar biasa. Faham lah maksud saya tu kan? Sebab apa? Ada keimanan dalam hati kita. Kerana orang yang beriman kepada Allah, hati mereka ini ada fungsi. Bila orang ini dia beriman kepada Allah, hatinya ada keimanan, dia memiliki hati yang sihat. Okey, dia memiliki hati yang sihat. Sebab itu Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya iaitu Fathul Qadir, ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Wa qila al-muradul qalb nafs. Maksudnya baca bahasa Arab nanti orang tak faham lah tiba-tiba baca bahasa Arab. Maksudnya ada di kalangan para ulama, mereka mentafsirkan ayat ini, mereka kata apa? Hati untuk ayat ini, walaupun ada di kalangan para ulama, mereka mentafsirkan dengan akal. Dengan akal. Sebab tu kalau buka kitab terjemahan, kalau kita buka kitab pentafsiran, antaranya Imam Ibn Kathir rahimahullah, juga Imam At-Tabari, mereka menyatakan bahawa maksud qalb ataupun maksud hati dalam surah Qaf ayat 37 ini ialah maksudnya akal. Tetapi apa kaitan akal dengan hati kita ni Muslimah? Kaitan akal. Orang yang beriman, bila mereka ini beriman kepada Allah, mereka memiliki hati yang sihat. Dengan hati yang sihat, Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam kitabnya, li'annahu idza kana saliman. Jika sekiranya hatinya adalah hati yang sihat, adrakal haqa'iq wat tafakkur. Dia akan mengenali kebenaran, dia akan berfikir. Sebab itu tidak hairan di kalangan para ulama tafsir, ketika mereka mentafsirkan ayat yang ke-37 ini, mereka kata maksud qalb, maksud hati di sini adalah akal. Kerana hati orang yang beriman yang Allah berikan kepada mereka dengan peringatan itu tadi adalah hati yang sihat. Orang yang memiliki hati yang sihat, maknanya hatinya tidak kotor Muslimah. Hatinya adalah hati yang baik. Dia boleh menerima kebenaran dan dia boleh berfikir dengan kebenaran yang telah dibentangkan di hadapan matanya. Kalau kita tidak memiliki hati yang sihat ni Muslimah, bacalah Al-Quran. Katamkanlah Al-Quran. Banyak kali kita katamkan Al-Quran ini. Duduklah mana-mana kuliah. Duduklah, dengarlah mana-mana ceramah. Kalau hati kita kotor, kita tak boleh terima kebenaran. Dan kita tak boleh memikirkan apa yang kita dengar dan kita terima. Sebab itu Allah dan kita dapatkan yang kita terima tu maksud yang dibentangkan di hadapan mata kita tu. Sebab itu dalam ayat ini Allah kata au alqas sam'a, menerima kebenaran yang didengar. Ada orang kebenaran itu disampaikan kepada dia.
Tetapi dia tak boleh fikir kalau hatinya kotor. Dia tak boleh buka telinganya dengan sebesar-besarnya untuk menerima apa yang disampaikan kepada dia. Sebab itu penting hati yang sihat ini. Orang yang memiliki hati, penting bagi dia untuk memiliki hati yang sihat. Yang bersih daripada kekotoran. Banyak kali dah muslimah kita bincangkan. Hati yang kotor itu adalah hati yang syirik kepada Allah. Hati yang kotor adalah hati yang dengki kepada orang lain. Hati yang kotor itulah hati yang mana dia itu tidak boleh melihat apa-apa yang orang lain senang. Dia akan susah hati ketika dia melihat orang lain senang. Hati yang kotor sedemikian. Jika hati itu adalah hati yang mensyirikkan Allah, hati yang penuh dengan kedengkian, hati yang penuh dengan iri hati, kan? Dia tak boleh terima kebenaran dan peringatan yang Allah berikan kepada dia. Dia tak boleh fikir apa yang diberikan kepada dia. Kalau kita sampaikan kepada dia, kita pompang ya depan dia. Guna perkataan pompang Maknanya kita membebel lah, kita cakap macam-macam, kita bagi ayat Al-Quran, kita bagi hadis Nabi. Dia tak boleh buka telinga dia, muslimah. Kerana hatinya yang kotor. Dan kita tidak mahu memiliki hati yang kotor. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita. Dan saya juga banyak kali baca hadis ini dalam kuliah penawar hati ni, muslimah. Banyak kali, dah nak dekat 3 tahun dah saya pimpin kuliah ni. Dan saya tak tahu, kalau tak hafal pun hadis ni, tak tahulah ya, tak tahu nak kata apa. Sebab apa, banyak kali saya ingatkan tentang hadis ini. Nabi kata kepada kita, ingatlah dalam diri kita ini ada seketul daging. Kalau dia rosak, maka seluruhnya rosak. Akal kita rosak, mata kita rosak, telinga kita rosak, tindakan kita, ucapan kita rosak, musnah kita ni. Kalau seketul daging itu baik, seketul daging itu yang ada dalam hati kita, dia baik, maka baik seluruhannya. Ucapan kita baik, apa yang kita fikirkan baik, apa yang kita dengar baik, ya, apa yang kita rasa baik, tindakan kita baik. Kita boleh terima kebenaran. Kita baca Al-Quran dengan hati yang baik itu, kita boleh terima. Dan Nabi kata, apa dalam hadis itu? Ingatlah, seketul daging itu, ia adalah hati. Tempat yang kita letak dalamnya ketakwaan kepada Allah. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi ingatkan kepada kita, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Nabi kata kepada kita, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu dekat sini. Dalam hati kita ni, muslimah. Keimanan yang perlu kita jaga. Kenapa kita perlu jaga ketakwaan kita, keimanan kita? Kerana bila Allah berikan peringatan kepada kita, apa jua bentuk peringatan, tidak kira sama ada ia tentang kematian, ia tentang kebenaran, ia tentang nikmat Allah, ia tentang kewajipan kita, tanggungjawab kita, ia tentang ibadah, tentang syurga, tentang neraka, kita akan terima, kita akan beriman dan kita akan amalkan. Itu fungsi hati orang yang beriman. Untuk dia terima kebenaran yang diberikan kepada dia, yang dibentangkan kepada dia, ataupun yang dia dengar, yang dia baca dalam Al-Quran, yang dia baca dalam hadis Nabi SAW. Dia boleh terima dengan hati yang berlapang dada. Kerana hatinya adalah hati yang bersih. Hati yang sihat. Nabi SAW yang muslimah. Nabi doa kepada Allah. Kita dah selesai ya bincang bab 16 ni. Walaupun saya tahu ada ayat yang ke-38 di situ. Tapi tak apalah ya. Kita tinggalkan ayat yang ke-38 di situ. Saya nak masuk ataupun saya nak relatekan, saya nak kaitkan bagaimana Nabi SAW
Nabi minta kepada Allah Azza wa Jal agar sucikan hati baginda. Nabi SAW ni muslimah, hatinya dah cukup cantik. Hatinya dah cukup bersih dah. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi Nabi doa. Ya, Nabi doa. Sebentar ya. Saya ni dah menutup doa ni. Nak kena bawa ke tepi. Okey. Cantik saya di situ. Cantik ya? Okey. Cantik ya kedudukannya. Sengat tak? Tak sengat. Dia terletak cantik di tengah tu. Saya nak relatekan doa ini dengan apa yang kita bincangkan sepanjang pagi ini. Bukan sepanjang pagi lah, sepanjang pengajian kita. Sepanjang pagi ni nanti kan daripada pukul 7 sampai pukul. Sepanjang pengajian kita ni, daripada awal sampai kita nak tutup ni, fungsi hati orang yang beriman yang boleh terima kebenaran apabila hatinya ada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Sebab itu dalam doa ini yang Nabi panjatkan kepada Allah, Nabi minta kepada Allah agar berikan pada jiwanya, pada hatinya dengan ketakwaan. Nabi SAW kata apa kepada para sahabat? Aku adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kalian kepada Allah. Aku adalah orang yang paling takut, paling bertakwa kepada Allah. Namun kita lihat dalam hadis ini muslimah, orang yang paling bertakwa kepada Allah masih lagi minta kepada Allah agar berikan kepada jiwanya dengan ketakwaan. Jika Nabi insan yang paling bertakwa, yang hatinya ada ketakwaan, minta kepada Allah agar letakkan ketakwaan dalam hati baginda, apatah lagi kita ni umat Nabi SAW yang tak tahu dah bagaimana diri kita ni. Kerana kita masing-masing tahu bagaimana tahap keimanan kita, tahap ketakwaan kita kepada Allah. Dalam doa ini, apa kata Nabi? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Nabi bukan hanya minta kepada Allah agar berikan kepada Nabi dengan ketakwaan, tetapi Nabi minta kepada Allah agar sucikan jiwa Nabi, sucikan hati Nabi. Kerana sukar muslimah, ketakwaan itu ingin ada dalam diri kita kalau hati kita kotor. Sebab itu kita kena minta kepada Allah, bantu kita supaya letakkan ketakwaan dalam hati kita, dan bantu kita supaya kita sucikan hati kita ini dengan pertolongan Allah, dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sebab kita tahu kadang-kadang kita ni tak kuat muslimah. Kita ni lemah, keimanan kita lemah, dan kita perlukan bantuan Allah untuk kuatkan kita agar kita dapat sucikan hati kita ini. Kita dapat bersihkan hati kita dengan sebersih-bersihnya. Kerana apa? Anta khairu man zakkaha. Kerana Allah itu dia adalah maha mulia, maha yang menyucikan hati kita. Kita nak bersihkan hati kita ini, kadang-kadang kita tak mampu, kita minta kepada yang maha mampu, Allah Azza wa Jal. Ini doa Nabi, ini yang Nabi SAW minta kepada Allah. Dia adalah yang maha menyucikan hati seorang hamba. Kita minta kepada Allah kerana anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Kerana Allah yang menjaga hati kita, Allah yang menguasai hati kita. Sebab itu kita minta kepada Allah. Seterusnya apa yang Nabi minta dalam doa ini? Setelah Nabi minta kepada Allah agar letakkan ketakwaan dalam hati baginda dan sucikan hati baginda, kerana Allah itulah yang maha menyucikan hati seseorang hamba. Kerana Allah yang menguasai, Allah yang
Allah yang memimpin hati hamba itu. Dalam doa ini Nabi kata apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Dalam keadaan kita sedar Allah itu yang menguasai hati kita muslimah. Kita minta kepada Allah dalam keadaan yang begini. Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Biar apa yang kita dapat, yang kita amalkan untuk diri kita, yang nak kita bawa bagi persediaan bawa masuk ke alam barzakh, persediaan kematian, iaitu persediaan setelah itu kita akan lalui alam barzakh, hari kiamat. Yang ilmu yang kita bawa itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Kerana kalau kita belajar ilmu yang tidak bermanfaat, ia akan membawa kecelakaan untuk hati kita. Ia akan merosakkan hati kita. Sebab itu kita minta kepada Allah, Ya Allah, kau lindungilah aku daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa tadi yang Nabi SAW minta? Yang kita juga minta kepada Allah sebagai satu amalan kita, yang kita ambil amalannya daripada Nabi SAW ini. Kita minta kepada Allah, Allah pelihara kita daripada hati yang tidak khusyuk. Kita nak hati kita fokus dengan ibadah. Kita nak hati kita fokus dengan perkara-perkara yang baik. Kita nak hati kita ini fokus kepada perkara-perkara yang boleh memberikan manfaat bagi diri kita. Jika ada perkara yang melalaikan, kita minta kepada Allah lindungi kita. Kerana perkara yang melalaikan itu, ia boleh bawa kita lalai dari jalan Allah. Sehingga mungkin, ya muslimah, kita boleh meninggalkan ibadah kita. Sebab itu kita minta kepada Allah berikan kepada kita dengan hati yang khusyuk dan lindungi kita agar hati kita itu jauh dari perkara-perkara yang tidak khusyuk. Kita minta perlindungan juga kepada Allah supaya nafsu kita ini adalah nafsu yang sentiasa qanaah. Nafsu yang sentiasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kita terima apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita dengan kelebihan, alhamdulillah, itu maksudnya nafsu yang puas. Bukan nafsu yang tidak puas. Sebab tu kita minta perlindungan dari Allah daripada nafsu yang tidak puas itu. Kerana orang yang memiliki nafsu yang tidak puas, dia tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan dalam hidup dia. Bahkan kemungkinan orang yang tidak puas nafsunya ini, dia akan menolak apa yang Allah berikan kepada diri dia sedangkan itu adalah yang terbaik untuk diri dia. Di sini juga kita mohon kepada Allah agar Allah lindungi kita dari doa yang tidak dikabulkan. Dalam doa ini kita minta banyak muslimah. Terlampau banyak yang kita minta kepada Allah berkenaan dengan hati kita. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala letakkan ketakwaan dalam hati kita, sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Kerana Allah itu Maha menyucikan. Allah yang jaga hati kita, Allah yang menguasai hati kita. Bukan itu sahaja. Kita minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari nafsu yang tidak puas. Dari hati yang tidak khusyuk itu. Dan kita minta supaya Allah kabulkan doa dan permintaan kita. Permintaan yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah. Yang Nabi ajarkan kepada umat baginda. Mintalah kepada Allah dengan doa ini.
supaya hati kita memiliki hati yang bersih sebersih-bersihnya. Mungkin saya boleh ajar muslimah semua bagaimana untuk ada hati yang penuh takwa. Bagaimana untuk memiliki hati yang bersih. Saya boleh ajar. Saya boleh beritahu apa hadisnya, apa ayat Al-Qurannya. Tetapi kena ingat muslimah, saya tidak berkuasa untuk bantu membersihkan hati itu. Kerana yang maha berkuasa adalah Allah. Hingga saya juga, hati saya juga, saya tak mampu untuk bersihkan sendiri. Saya perlukan Allah dalam hidup saya. Kita semua perlukan Allah dalam hidup kita. Sebab itu Nabi ajarkan kepada kita, minta kepada Allah dalam keadaan kita nak cari penawar untuk hati kita ini. Mungkin hati kita sakit, hati kita sedih, hati kita risau, hati kita resah. Tapi kita tak boleh untuk memadamkan keresahan dan kerisauan itu sendirian. Kita perlu kembali kepada Allah. Minta kepada Allah. Kerana sebagaimana yang Nabi SAW ingatkan kepada kita itu tadi. Allah itulah yang maha menyucikan hati, yang menguasai, yang memegang hati kita. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hati yang berada pada agama Allah adalah hati yang berusaha untuk khusyuk, adalah hati yang berusaha untuk bersih, adalah hati yang berusaha untuk sentiasa sihat. Kebersihan hati kita, kesihatan hati kita, kekhusyukan hati kita, itu adalah fungsi yang perlu kita letakkan dalam hati. Kebersihan, kekhusyukan, ketakwaan hati itulah yang akan menjadikan kita seorang muslimah yang boleh menerima kebenaran. Kebenaran itulah yang akan menjadikan kita seorang muslimah yang sentiasa ingin taat kepada Allah. Sentiasa ingin kembali ke jalan Allah. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita kongsikannya pada pagi ini dapat memberikan motivasi bagi kita sentiasa untuk jaga hati ini daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan. Kalau kita tahu perkara itu, ia boleh mencemarkan hati kita, tinggalkan, jauhkan. Jangan kita ambil, jangan kita amalkan. Kerana kita tak nak campurkan dalam hati kita ini dengan hal-hal yang boleh merosakkan. Kerana ia kalau dah rosak, kita akan susah. Sebab tu kita kena banyak jaga hati kita. Sebagaimana perbincangan yang telah kita tampilkan pada pagi ini. Okey muslimah, itu sahaja. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah selesai kita bincangkan bab kita yang ringkas sebenarnya pada bab kita yang ke-16 ini. Kalau lihat pun tak banyak mana, hanya 2 muka surat. Itu pun 1 muka surat penuh tu diletakkan dengan ayat Al-Quran. Perbincangannya yang betul-betul hanya 1 helai saja yang telah saya kembangkan perbincangan itu pada poin-poin yang lain untuk kita kuatkan lagi statement-statement ataupun perbincangan-perbincangan yang telah ditampilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya ini. Mudah-mudahan saya amat mengharapkan apa yang kita bincangkan memberikan manfaat untuk diri saya dan kita semua pada pagi ini untuk kita amalkan sehingga kita menghembuskan nafas yang terakhir. Terima kasih
kepada semua teman-teman kita di sini, alhamdulillah ya, ramai yang menyebutkan di sini alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakillah khair di situ. Dah jauh sangat dah sampai ke saya perlu naik ke atas ni. Komen-komennya. Contohnya Kak Hamimah kita Kak Hamimah Wan, jazakillah khairan kasiran Ustazah, dan kru Masjid Al-Ghufran, Masjid Darul Ghufran. Alhamdulillah, terima kasih Kak Hamimah Wan yang ikuti dari ruangan YouTube. Wa iyyak ya Kak Hamimah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bincangkan. Kak Zah kita di situ, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, jazakillah khairan Ustazah. Ya wa iyyaki Kak Zah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas ilmu yang diberikan Kak Nurdita. Ya alhamdulillah, sama-sama Kak Nurdita. Kak Nisa kita, alhamdulillah, syukran jazilan Ustazah, dan pada semua alhamdulillah. Kak Saadah Anwar juga menerusi ruangan YouTube. Jazakillah khair Ustazah dan jazakumullah khair tim MDG. Betul. Jangan lupa juga untuk ucapkan terima kasih, doakan juga untuk kebaikan tim MDG kerana usaha mereka juga tu amat penting untuk memberikan semua jemaah masjid dapat ikuti kuliah dengan baik sampai tersasul. Dan saya ni nampak sangat kesakitan itu tak dapat dibendung. Saya tengah tahan sakit ni sebenarnya. Kemudian adalah juga ramai di situ. Contohnya Azfa, alhamdulillah, barakallah fiki Ustazah, wa fiki barakallah Azfa, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahannya muslimah semuanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan kepada kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan kelapangan masa untuk kita bertemu di minggu hadapan di ruangan yang sama, di hari yang sama. Jadi insya-Allah saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.